Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap banner mahligai bak istana untuk kita. Ayo sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya-Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya-Allah Allah Subhanahu taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya-Allah, berinfaklah sekarang. Baik, itu dia teaser Masjid Al-Muqarrabin. Kita nak tahu berkaitan dengan Masjid Al-Muqarrabin ini, perkembangan terkini. Tapi sebelum tu, kita nak bercerita berkaitan dengan pengorbanan harta. So, macam mana orang yang sayang pada harta. Kita bawakan kepada anda di studio ini, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Piyu Hafiz, Duta Masjid Muqarrabin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Kita masih lagi dalam bulan Zulhijjah, Ustaz. Alhamdulillah. Bulan haram. Tapi kita cerita tentang harta ni, Ustaz. Ramai orang suka pada harta, sayang. Nak keluarkan susah. So, macam mana seorang mukmin itu, dia boleh dikatakan sebagai membuat pengorbanan daripada segi hartanya, Ustaz? Silakan. Ya. Saya alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, saya menerima soalan yang hampir sama, Ustaz. Ya. Saya ni dulu tak berapa duit. Sekarang ni dah ada rezeki alhamdulillah. Tapi apabila saya nak keluar zakat, saya sayang dengan duit tu. Rasa macam ya aku yang susah payah, aku yang tak tidur malam. Ini idea aku yang berniaga. Kenapa aku boleh kongsi pada orang? Saya bagi satu contoh, satu pizza yang large pizza. Okay. Ada berapa slide, Ustaz? 8 kan? 9 saja. 8 slide. Kalau potong mesti 8. Saya termakan lebih satu. Jadi kalau 8 tu, Ustaz, 8 slide besar tu kan? Okay. Satu slide tu kita potong lagi 5. Okay. Slide tu 5. Jadi ada berapa? 40. Jadi dia kecil sangat. Cuba ambil satu tu, tuan-puan. Satu tu, tuan-puan, itulah 2.5%. Itulah yang kita nak kongsi dengan orang. Yang 39 slide kecil-kecil itu harta, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli rumah, tuan-tuan nak pergi ke London, tuan-tuan nak pergi haji, silakan, tuan-tuan. Agak-agak berbalik tak kita bagi ke orang? Berbalik. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Jelas ayat ni 8 asnaf kita kena bantu. Tapi itu yang wajib, sedekahun wajibah. Tapi ada sedekah yang sunat yang kita kena usaha. Saya tinggal nak bawa kisah ketika mana peperangan Tabuk. Tabuk ni 700 km jauh. Bagaimana para sahabat nak berkorban? Waktu tu orang-orang musyrikin hasut orang muslimin, orang munafik, hasut orang muslimin supaya jangan pergi. Sebab waktu tu ngam-ngam nak tuai masak korma dah masak, nak ambil. Jadi kalau pergi jalan jauh, balik tak sempat, habis, rugi. Tapi macam mana para sahabat ketika itu boleh kuat? Nabi tengah berkhutbah, turunnya ayat infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ini penting. Kita nak berkorban, tuan-puan, Nabi kata bergeraklah kamu, berjihadlah kamu dalam keadaan senang maupun susah. Jadi dalam senang okey, dalam susah pun kita kena berkorban. Betul. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Ini penting. Dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Diri di jalan Allah, diri bangunkan agama, diri untuk Islam. Tapi harta berapa banyak kita bantu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab dibawa separuh harta dia. Ambillah ya Rasulullah. Ada tak kau tinggalkan untuk hartamu? Ada. Untuk keluarga? Ada aku tinggalkan. Sayyidina Abu Bakar pula dia bawa ke semua hartanya. Ambil ya Rasulullah. Ambil semua. Ada tak kau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Kau kata bagi semua. Ada ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah wa Rasul. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tuan-puan, Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan lebih 3,000 dinar. 3 juta ringgit, tuan-tuan. Tak ada sesen pun tertinggal. Sehingga kan para ulama mengatakan itulah satu-satunya manusia yang dibenarkan untuk mewakafkan ke semua harta. Kita tak boleh. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar boleh memilih mana-mana pintu syurga. Kita tidak dapat kelebihan itu. Tapi sedikit ni kita kongsilah. Sayyidina Osman dengan 300 ekor unta dengan 1,000 dinar dan banyak lagi. Tapi yang menarik, ada seorang sahabat ni datang. Dia bawa beberapa kilo tamar. Beberapa, tak sampai sekilo tamar, Ustaz. Ya Rasulullah, ini je aku ada, ya Rasulullah.
Mudah-mudahan dalam perjalanan mereka kuat, perjalanan jauh ni. Tuan-puan, ada tak Nabi menolak pengorbanan sahabat yang tidak berharta ni? Nabi menerima, Ustaz. Subhanallah. Allah, tuan-puan, apa yang kita ada, itulah yang kita bantu, Ustaz. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita bagi ni, tuan-puan, di bulan Haram ini, mudah-mudahan menjadi saksi di depan Allah Ta'ala pengorbanan harta yang kita bawa, insya-Allah. Kalau tak boleh banyak sedikit pun tak apa, Ustaz. Mudah-mudahan Allah terima semua apa yang kita lakukan. Ustaz, di ujung ni Ustaz mungkin boleh cerita berkaitan dengan perkembangan terkini Masjid Muqarrabin, Ustaz. Baik, alhamdulillah masjid ni 80% siap. Boleh tengok gambar, Ustaz. Ya. Kita memerlukan lagi 3.5 juta. Kalau siap ni dengan mahat tahfiznya, dengan ruang solatnya, dekat Kampung Kudu ni tak ada masjid, Ustaz. Jadi kita memerlukan bantuan tuan-puan, bagilah lengkap siap. Tuan-puan bantulah, tak banyak sikit. Kalau tak ada bawa duit tak apa, tuan-puan. Gelang cincin boleh gadai. Cincin apa, kunci motor. Kunci motor boleh gadai. Tak ada gua, Ustaz. Jadi mana kita infakkan apa yang kita mampu, insya-Allah. Ya. Mungkin sikit nasihat di hujung ni, Ustaz. Macam mana nak bagi semangat untuk kita nak infak dan sertai benda ni? Baik, tuan-puan, selalu saya akan sebut benda sama. Hujung hayat kita akan berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku. Ya Allah, aku nak buat perkara akhir sebelum kita mati. Kita tak cakap nak sembahyang, kita nak puasa, pergi haji. Fa asaddaqa wa akum minas salin. Aku nak sedekah, ya Allah. Ambillah peluang sebelum kita beralih daripada alam dunia ke alam akhirat, insya-Allah. Terima kasih. Sedekahlah selagi masa ada masa, dan harta kita itu yang akan menjadi penyelamat kita di hari akhirat besok. Terima kasih banyak saya atas perkongsian, insya-Allah. Ada masa kita jumpa lagi nanti, insya-Allah. Baik, kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana, ikuti kami selepas ini, banyak lagi program yang menarik. Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah? Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap banner mahligai bak istana untuk kita. Ayo sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya Allah, Allah Subhanahu Taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu Taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya Allah, berinfaklah sekarang.